Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan lagi pada malam ini pada siri bicara usuluddin dan kehidupan kita yang dikelolakan oleh Majlis Usuluddin Malaysia. Kita rasa bertuah kerana program ini juga didukung oleh Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Malaysia. Dan kita rasa bertuah pada malam ini kerana kita akan membicarakan satu tajuk yang amat penting dalam kehidupan setiap Muslim dalam rangka untuk membina peribadi, syakhsiah yang mulia dan seimbang. Kita akan membincangkan amalan tasawuf dalam kehidupan harian ummah hari ini. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Stapa yang merupakan Profesor di Fakulti Pengajian Islam UKM. Dan beliau tidak asing dalam bidang ini, menulis berbagai makalah karya dalam bidang tasawuf dan kehidupan orang-orang Muslim. Dan hari ini beliau akan berkongsi satu kertas perbentangan untuk semoga menjadi suatu amalan yang baik kepada kita. Latar belakang ringkas Prof. Zakaria merupakan bekas dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, dan setelah menamatkan kedekanannya, beliau dilantik antaranya yang terbaru sebagai pemegang kursi Syekh Abdullah Fahim. Betul ke tu, Prof? Betul kan? Betul. Di Pusat Kajian Islam Hadari UKM, dan beliau juga dalam masa yang sama merupakan timbalan pengurusi kepada Majlis Dakwah Negara. Beliau anak kelahiran Kelantan, Darun Naim, di daerah mana, Prof? Lupa. Tanah Merah. Tanah Merah. Dan sekarang sudah lama berkeluarga dan bertinggal di Bandar Baru Bangi. Jadi ini antara latar ringkaslah. Nanti yang lain-lain kalau Prof. Zakaria nak tambah sendiri, silalah. Tapi apapun, beliau merupakan pengerusi Majlis Usuluddin Malaysia yang merupakan penganjur kepada program kita pada malam ini. Saya mengucap banyak terima kasih dan meraihkan semua kehadiran rakan-rakan, dan program ini akan dirakam dan akan disiarkan secara langsung juga menerusi laman Facebook Majlis Usuluddin Malaysia sekejap lagi. Saya alu-alu ramai kawan-kawan daripada Pusat Usuluddin Malaysia termasuk Dr. Wan Fariza yang akan bertanyakan soalan kepada Prof. Zakaria nanti, dan Dr. Ismail Abdullah, kemudian peminat yang tegar kita lah, Puan Karimah, Puan Juriah, Najibatul Huda, ini sentiasa hadir dalam acara-acara kita, dan program ini ditaja Zoom oleh Institut Darul Ihsan, dan inilah antara latar belakang, dan kita alu-alukan insya-Allah program ini akan berlangsung secara bulanan, dan insya-Allah semoga tuan-tuan semua boleh like Facebook Majlis Usuluddin Malaysia untuk mendapat berita-berita terkini tentang program ini. Saya dengan ini mengalu-alukan dan menjemput yang bahagia Profesor Datuk Zakaria Stapa untuk memulakan bicara beliau tentang
amalan tasawuf harian dalam kehidupan ummah hari ini. Falyatafaddal mashkura. Silakan tu. Di mana Datuk Zakaria? Okey. Okey, silakan. Boleh mula ke? Boleh. Dah jemput tadi tu. Oh, dia jemput dah. Jemput. Pun ada masalah pun internet tadi. Oh gitu. Okey. Boleh, dah jemput. Silakan. Falyatafaddal mashkura. Bahagia Profesor Datuk Zakaria. Silakan. Tak dengar tu. Ya tak cakap lagi. Macam mana nak dengar? Dah jemput dah tu. Tak cakap lagi macam mana nak dengar? Tak dengar cakap lagi. Okey, dah tak apa. Kita cakap. Ni boleh cakap. Ya tak cakap lagi. Ni banyak sangat ni. Masalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengurusi atau moderator, kemudian semua yang hadir dalam perbincangan kita pada malam ini, saya diminta oleh Urus Setia untuk bercakap sikit tentang amalan tasawuf dalam kehidupan harian ummah. Dan tajuk ini saya kira satu tajuk yang ringan saja, kerana biasanya perkara ini untuk orang awam, lebih-lebih lagi program kita ini pun adalah program yang berbentuk awam, tidak terlalu berat. Walau bagaimanapun saya tak berapa jelas sama ada bagaimana nantinya apa-apa yang kita programkan di dalam Usuluddin dan dalam bentuk yang kita buat ni sekarang, bagaimana nantinya kita nak sampaikan kepada masyarakat, sama ada kita boleh keluarkan dalam bentuk YouTube dan sebagainya supaya boleh memanfaatkan oleh kalangan orang awam yang ada di luar sana. Kita sedang live ni tu. Ya. Kita live ni. Kita siaran langsung ni. Live. Nak tukar ke apa? Cuba tanya Abah. Nampak tak slide? Nampak, tukar ke lain dah. Oh yalah, tapi lo nampak tak slide? Slide nampak ke? Assalamualaikum, slide nampak ke? Ya, nampak Prof. Nampak Prof, jelas. Okey. Sekarang ini saya di pendahuluan ni, saya nak bercakap untuk melihat tentang kedudukan ilmu tasawuf dalam Islam. Bagaimana sebenarnya kedudukan ilmu tasawuf dalam keseluruhan ilmu-ilmu Islam, dan kita sentiasa sedia maklum bahawasanya
ilmu-ilmu semacam ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf ini merupakan 3 serangkai ilmu yang perlu fahami dan perlu diamalkan oleh kalangan umat Islam untuk memantapkan kesempurnaan amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kedudukan ilmu tasawuf dalam keseluruhan ilmu-ilmu Islam itu ia merupakan teras bersama-sama dengan ilmu tauhid, bersama dengan ilmu fiqh. Sebenarnya kalau kita lihat keperluan betulnya akidah dengan ilmu tauhid, kemudian keperluan betulnya amal ibadah dari segi formalitinya menerusi ilmu fiqh, kemudian seterusnya nanti akan diperindahkan oleh apa yang disumbangkan oleh ilmu tasawuf. Sebab itu ketiga-tiganya adalah perlu dihayati secara sekaligus oleh seseorang yang mahu mendapatkan kesempurnaan amalan mereka dalam kehidupan harian. Malahan kalau kita lihat, ilmu tasawuf akan memberikan sumbangan disebabkan oleh keadaan di mana dalam hadis Jibril itu pun ditegaskan ataupun dinyatakan oleh Rasulullah SAW akan 3 perkara yang ditanya tentang Islamnya, kemudian tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Maka ilmu tasawuf itu adalah berada pada ihsan. Kerana itu setengah-setengah atau setengah-setengah ahli tasawuf mendefinisikan ilmu tasawuf itu sebagai mengamalkan aspek yang berkaitan dengan syariah dalam aras ihsan. Semua sekali perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan keislaman itu diangkatkan diangkatkan taraf penunaiannya ke peringkat ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi maknanya ibadah yang dikatakan sebagai ihsan itu ialah melaksanakan tugas ibadah itu dalam pengertian seolah-olahnya kita melihat Tuhan, dan seandainya tidak begitu Allah tetap melihat engkau. Ada unsur-unsur muraqabah yang memerlukan seseorang muslim itu ataupun seorang yang mukmin itu menjadi seorang yang muhsin, seorang yang begitu. Jadi itu asasnya dari segi kedudukan ilmu tasawuf dalam keseluruhan ataupun dalam keseluruhan syariat Islam. Kemudian saya nak pergi kepada hukum mempelajari dan mengamalkan tasawuf. Apa hukumnya mempelajari ilmu tasawuf dan apa hukumnya mengamalkan apa yang terdapat dalam suruhan ataupun dalam dalam yang dijelaskan oleh ilmu tasawuf. Jadi kalau kita lihat Ghazali misalnya, Imam Ghazali mengatakan mempelajari dan juga mengamalkan ilmu tasawuf ini merupakan satu yang berbentuk fardu ain. Artinya setiap orang perlu mempelajarinya dan setiap orang juga yang akil dan baligh perlu mengamalkannya. Ini kerana dari segi pandangan Al-Ghazali itu dan juga pandangan beberapa tokoh sufi lain dan juga tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh fiqh dan juga akidah dan sebagainya, tidak ada sebenarnya seorang pun yang akan terlepas daripada keaiban diri mereka, melainkan orang yang misalkan para anbiya dan rasul yang sememangnya dijaga dari segi maksum dan sebagainya. Orang biasa akan terdedah dengan hal-hal keaiban diri, dan dengan itu keperluan kepada mempelajari ilmu tasawuf dan mengamalkan itu adalah merupakan satu keperluan yang dikatakan ataupun diberi taraf sebagai fardu ain. Jadi maknanya kalau sekiranya mempelajari dan juga mengamalkan ilmu tasawuf itu ataupun saranan-saranan yang terdapat dalam ilmu tasawuf itu sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai fardu ain, artinya semua orang asalkan dia adalah seorang muslim ataupun seorang mukmin perlu satu peringkat mempelajari, memahami dan sebagainya dan seterusnya mengamalkan. Dan seperti yang saya katakan tadi itu, pengamalan kepada ilmu ini bersama-sama dengan fiqh dan juga tauhid itu merupakan asas kepada kesempurnaan amalan kalangan asas dan kesempurnaan amalan seseorang yang muslim itu ataupun mukmin itu dalam kehidupan seharian mereka. Jadi dengan berasaskan pada hukum itu pun sudah menjelaskan ataupun sudah memberikan isyarat
bahawasanya ada perkara yang perlu kita laksanakan dalam dalam amalan kita dan memasukkan saranan-saranan daripada ilmu tasawuf. Itu yang dimaksudkan dengan hukum mempelajari dan mengamalkan tasawuf. Jadi untuk melihat secara yang lebih terlanjut, kita pergi kepada takrif ilmu tasawuf tersebut. Kemudian dalam aspek yang berkaitan dengan takrif ini, macam-macam adalah takrifnya. Cuma yang saya nak tekankan di sini, ada beberapa takrif yang memperlihatkan bahawasanya takrif itu akan memberi isyarat kepada isi kandungan dalam ilmu tasawuf. Itu yang saya nak ambil. Macam katakan takrif yang diberikan oleh Al-Qurdi ataupun apa namanya yang penuhnya. Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Ini satu kitab yang tersohor lah, khususnya dalam kalangan pengamal Naqsabandiyah. Dia mengatakan bahawasanya ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Maknanya orang yang mempelajari ataupun mengamalkan ilmu tasawuf itu akan beroleh pencapaiannya adalah berkaitan dengan akhlak. Kemudian ada lagi tarif-tarif lain yang paling detailnya diberikan oleh Asy'arani, seorang tokoh sufi abad yang ke-9 Hijrah. Abad 9-10 Hijrah begitu, yang melihat bahawasanya ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang muncul di hati para orang yang hatinya telah dibersihkan menerusi amalan-amalan yang disuruh oleh Al-Quran dan Sunnah. Hasil daripada pembersihan itu, ilmu itu akan datang dalam diri orang yang sama bentuk akhlak, sama ada dalam bentuk ilmu, sama ada dalam bentuk makrifah, dan seterusnya. Jadi maknanya di situ memperlihatkan bahawasanya dia mempunyai dua aspek yang khusus ataupun dua aspek yang boleh dibahagi dalam perkara. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan apa yang marah. Satu adalah untuk nak membentuk akhlak, dan satu lagi adalah untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai makrifah zauqiyah. Jadi dua perkara itulah yang terkandung dalam isi kandungan ilmu tasawuf, iaitu kalangan orang yang terlibat di dalamnya ataupun perkara yang kalau kita lihat dari keseluruhan isi kandungan ilmu tasawuf itu, dia merupakan satu perkara yang berkait dengan ataupun akhlak mulia, dan satu lagi perkara yang berkait dengan apa yang dikatakan sebagai makrifah zauqiyah. Makrifah zauqiyah itu diperolehi menerusi sama ada warid, sama ada tajalli ataupun sama ada kasyaf. Itu adalah satu perkara yang agak tinggi dan mendalam. Tapi yang utamanya pada saya ialah yang berkaitan dengan pembentukan akhlak yang mulia itu. Jadi pada faham saya, kalau bercakap tentang tasawuf peringkat awam ataupun tasawuf yang mahu diamalkan di peringkat harian orang awam, dia semestinya ada berkait dengan pembentukan akhlak yang mulia tersebut. Saya pergi ke seterusnya ini. Asaskan ada dua perkara yang isi kandungan ataupun dapatan dari tasawuf itu, sama ada dapatan yang berakhlak mulia ataupun juga makrifah zauqiyah. Saya selalu membahagikan tasawuf ini pada tasawuf umum dan tasawuf khusus. Yang umum itu merujuk pada soal akhlak yang datang menerusi tajalli dan dalam diri yang mengamalkannya. Jadi itu yang saya katakan tasawuf umum dan akhlak mulia. Jadi maknanya sekarang ini tasawuf umum dan akhlak mulia ini, ataupun apa yang dikatakan sebagai pembentukan akhlak mulia ini, adalah sesuatu yang demikian penting kerana ia merupakan asas antara matlamat dan juga asas utama kepada kebangkitan Rasulullah SAW.
Jadi kalangan orang sebahagiannya yang mengatakan tasawuf khusus itu adalah cuma boleh diamalkan atau boleh dicapai oleh orang-orang tertentu sahaja dalam bilangan kecil dalam masyarakat. Tetapi tasawuf umum yang dikatakan sebagai akhlak mulia ini merupakan sesuatu yang semestinya ini dicapai dan dibentuk dalam kalangan orang awam pun. Kerana akhlak mulia itu merupakan matlamat ataupun tugas utama di antara tugas utama kebangkitan Rasulullah SAW. Jadi maknanya seandainya misalnya katakan Rasulullah SAW datang untuk nak membentuk akhlak yang mulia, kalau tidak terbentuk akhlak yang mulia, maknanya ada masalah kepada pengutusan tersebut. Sebab itu saya seterusnya mengatakan yang ketiga itu, akhlak mulia merupakan identiti dan jati diri umat Islam. Jadi maknanya kalau kita nak tentukan sama ada orang Islam Muslim itu adalah Muslim yang baik ataupun Muslim yang benar-benar Muslim ataupun seorang mukmin yang benar-benar mukmin, mestinya kita ukur menerusi akhlak yang mulia tersebut kerana ia merupakan identiti dan juga jati diri umat Islam. Jadi maknanya ini berkait langsung dengan kehadiran Rasulullah SAW itu, antara matlamat utamanya ialah untuk membentuk akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimat akhlak tersebut. Jadi akhlak mulia merupakan identiti ataupun jati diri umat Islam, dan kerana itu akhlak mulia yang merupakan satu daripada isi kandungan ataupun perkara yang akan diperolehi menerusi amalan tasawuf itu merupakan perkara yang semestinya diamalkan di peringkat awam, kerana peringkat itu katakan sahaja Rasulullah SAW datang itu bukan hanya untuk kumpulan khusus yang misal katakan kumpulan khusus yang dikatakan sebagai orang tertentu sahaja, tetapi ia datang untuk semua umat manusia, dan umat manusia yang kesemuanya itu di antara perkara yang paling utama daripada mesej Rasulullah SAW ialah untuk nak membentuk akhlak yang mulia. Jadi kerana itu akhlak yang mulia yang boleh dibentuk menerusi amalan-amalan yang dalam tasawuf itu merupakan sesuatu yang semestinya, itu yang saya nak simpulkan, semestinya dihayati atau semestinya dilakukan, diamalkan di peringkat awam pada setiap hari, setiap masa dan sebagainya begitu. Jadi itu kesimpulan yang saya nak bawa, di mana sekiranya kita bercakap tentang ilmu tasawuf itu ada hal yang berkaitan dengan akhlak dan ada hal yang berkaitan dengan makrifah zauqiyah dan sebagainya itu. Jadi yang makrifah zauqiyah itu merupakan sesuatu yang khusus yang cuma boleh dicapai oleh orang-orang tertentu ataupun kumpulan kecil dalam ataupun masyarakat, tetapi tasawuf umum ataupun pencapaian perolehan pembentukan akhlak mulia itu merupakan sesuatu yang semestinya dicapai oleh kalangan awam umat Islam kerana ia merupakan matlamat utama kebangkitan Rasulullah SAW. Jadi dengan sebab itulah kalau kita lihat dari segi prasarana yang diletakkan oleh Islam untuk membentuk akhlak yang mulia itu jelas kerana Rasulullah SAW datang untuk nak untuk nak membentuk akhlak yang mulia, maka aspek yang berbentuk fardain di dalam kerja-kerja yang perlu diamalkan oleh umat Islam itu adalah ke arah untuk nak membentuk akhlak yang mulia. Sembahyang ataupun solat, tanah anil fahsya wal munkar, puasa juga adalah lakum tatakun dan seterusnya. Ini merupakan prasarana sebenarnya untuk nak membentuk ataupun untuk mencapai matlamat utama kebangkitan Rasulullah SAW. Jadi di situ ada duduknya kaitan yang utama berkaitan dengan amalan harian yang sepatutnya, yang semestinya diamalkan oleh kalangan awam umat Islam dalam bentuk perencanaan yang disarankan atau diprogramkan oleh ilmu tasawuf ialah untuk nak membentuk akhlak yang mulia. Jadi maknanya orang awam ataupun seluruh umat Islam itu tidak diminta pun untuk nak melaksanakan ataupun mengamalkan ilmu tasawuf pada peringkat yang khusus di mana mereka nantinya akan memperolehi apa yang dikatakan sebagai makrifah zauqiyah yang boleh dicapai menerusi warid, menerusi tajalli, menerusi kasyaf
apabila diri mereka sudah disediakan untuk menerima perkara yang dikatakan sebagai makrifah zauqiyah tersebut. Jadi maknanya sekarang ini di peringkat awamnya semestinya ataupun ilmu tasawuf itu ataupun program-program ataupun saranan-saranan yang terdapat dari ilmu tasawuf itu mesti diamalkan demi untuk nak mencapai matlamat Rasulullah SAW yang nak membentuk akhlak yang mulia. Sebab itu kesimpulan saya di sini, akhlak mulia semestinya dihayati oleh setiap Muslim. Asalkan kita seorang Muslim, maka akhlak mulia itu yang merupakan jati diri, yang merupakan identiti kepada umat Islam semestinya diamalkan. Maknanya umat Islam kalau tidak berakhlak mulia, mereka kehilangan jati diri. Dalam keadaan sekarang banyak sangat contoh-contoh yang dapat lihat dalam masyarakat bahawasanya umat Islam sedang kehilangan ataupun sedang kehilangan identiti dan juga jati diri mereka kerana mereka tidak memberikan perhatian kepada aspek yang berkaitan dengan pembentukan akhlak yang mulia yang sebenarnya itu terdapat dalam ilmu yang dinamakan sebagai ilmu tasawuf. Okey, itu. Kemudian seterusnya, saya tak banyak ni. Apabila lepas pada ni kita bincang nanti. Okey. Tasawuf dan amalan harian ummah. Saya letakkan pertama itulah tasawuf adalah ihsan. Sebenarnya kalau lihat daripada hadis Jibril itu, perkara yang ketiga yang dikatakan sebagai ihsan itu sebenarnya oleh kalangan sama ada ulama tasawuf ataupun yang bukan daripada kalangan ulama tasawuf dan sebagainya, sememangnya menghubungkan aspek tasawuf itu dengan ihsan. Malahan kalau misalnya katakan sebahagian daripada tokoh-tokoh semacam An-Nadawi dan sebagainya mengatakan bahawasanya kita tak perlu pun nama tasawuf, sebab nama tasawuf itu sendiri ada masalah dari segi akar katanya dan sebagainya. Namakan saja ilmu yang berkaitan dengan fiqh rohani yang boleh dihubungkan dengan surat ihsan. Ihsan itu antak Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ibadah itu ihsan itu antak Allah, bahwasanya ihsan itu ialah engkau menyembah ataupun engkau melakukan ibadah kepada Allah. Sedangkan ibadah itu adalah satu perkara yang demikian umum dalam Islam. Ada ibadah yang khusus dan ada ibadah yang umum. Jadi umat Islam semestinya kalau dia seorang yang muhsin soalnya begitu, semestinya ataupun sepatutnya memiliki unsur-unsur ihsan itu dalam segenap langkah ataupun perbuatan harian mereka. Misal katakan antakbudallah itu bahawa kamu beribadah kepada Allah. Ibadah itu merupakan satu perkara yang luas dalam kehidupan Islam, dan malahan semua perkara adalah ibadah asalkan dia diletakkan dalam bentuk yang betul. Maka segalanya itu harus ataupun mesti dilakukan oleh suatu umat Islam dalam keadaan ianya bertaraf ihsan. Sebagaikan dia misal katakan apa-apa pun jua kerjanya dan sebagainya, dia sedang bekerja dan kerjanya itu sedang dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala berasaskan kepada muqarabah yang terdapat di dalam ihsan tersebut. Jadi ihsan itu adalah tasawuf tersebut. Jadi utamanya kita sekarang ini ialah usaha melahirkan manusia muhsin, saya kata di situ. Artinya untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, selalunya orang yang orang yang sedar, orang yang dalam keadaan sentiasa sedar bahawasanya mereka sedang dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga kerja yang mereka lakukan. Jadi apa yang hendak dibentuk ialah pembentukan diri yang bersifat muhsin dalam pengertian ihsan, yang sebenarnya itu juga adalah ilmu tasawuf, saranan-saranan dalam ilmu tasawuf. Itu yang dimaksudkan dengan tasawuf adalah ihsan,
dan usaha untuk melahirkan ataupun Muslim Muhsin itu merupakan satu yang semestinya dilaksanakan di peringkat pelbagai peringkat kehidupan, dan malahan saya memikirkan juga perlu dilaksanakan dalam satu projek negara yang yang saya sebutkan itu nombor 4 tu TN itu makna tazkiyah an-nafs ya, mesti menjadi projek utama negara secara berterusan. Maknanya kalau kita mahu manusia Muslim ini benar-benar Muslim dengan tidak meletak jawatan daripada menjadi Muslim ataupun dengan tidak kehilangan jati diri Muslimnya itu, maka dia mestilah menjadi seorang yang Muslim dengan pengertian bahawasanya apa pun juga yang dia lakukan semestinya dia merujuk kepada bahawasanya Allah sedang menuntun apa yang dilakukannya. Dengan itu, dia cuma akan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan pada waktu yang sama mereka atau kalangan orang yang sedemikian adalah orang yang berakhlak mulia. Kerana Allah tidak pernah menyuruh perkara yang tidak betul ataupun tidak mempunyai nilai-nilai akhlak yang mulia. Jadi di situ asasnya kepada kepada pengamalan, kepada program yang hendak dilaksanakan dan sebagainya, dan malahan perlu ada perkara-perkara yang yang saya maksudkan dengan nombor 3 tersebut, pelaksanaan proses tazkiyah an-nafs dalam masyarakat Muslim di pelbagai peringkat dan pelbagai sektor kehidupan. Maknanya sekarang ini apa yang terdapat di dalam tradisi Islam, tradisi kerohanian Islam itu, tazkiyah an-nafs ini merupakan satu perkara yang awal sedikit daripada tasawuf secara yang khusus tadi. Misal katakan tasawuf yang untuk nak membentuk akhlak yang mulia boleh dilaksanakan menerusi program atau proses tazkiyah an-nafs. Iaitulah satu satu kerja berat atau satu kerja yang bersungguh-sungguh untuk nak merubah akhlak mazmumah kepada akhlak mahmudah. Itu yang kalau dalam istilah lainnya dikatakan at-takhalli wa at-tahalli. Tazkiyah an-nafs tersebut. Maknanya satu peringkat dia mesti melaksanakan tugas-tugas dan sebagainya dalam bentuk at-takhalli, dan pada waktu yang sama dia akan memasukkan aspek-aspek yang at-tahalli tersebut. At-tahalli itu buang, at-tahalli itu masukkan ke dalam dirinya ataupun dalam nafsnya itu supaya dia berubah menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia tersebut. Itu yang pelaksanaan ini semestinya dilaksanakan dalam setiap di berbagai peringkat. Mungkin di sekolah, kemudian apabila di sekolah, keluar sekolah, perlu pula di surau, perlu pula di masjid, perlu pula misal katakan di sektor-sektor awam, sektor swasta dan sebagainya, menjadi sebagai satu projek utama negara. Kalau sekiranya orang mahu negara kita seolahnya ataupun negara mana-mana pun seolahnya mahu melihat pribadi Muslim yang tidak ketinggalan ataupun tidak berada dalam keadaan meletak jawatan daripada akhlak yang mulia tersebut. Itu yang utama. Jadi soalan sekarang ini, proses ataupun pelaksanaan proses tazkiyah an-nafs inilah yang perlu dimodulkan secara yang cukup tepat dan perlu dilaksanakan di peringkat sekolah dan sebagainya. Kerana satu perkara juga yang perlu kita tekankan, kalau bercakap tentang tasawuf, dia adalah berasaskan kepada amalan, bukan berasaskan kepada pemikiran dan sebagainya. Dia mesti diamalkan. Tazkiyah an-nafs ini mesti diamalkan. Dalam kalau kita baca kitab-kitab berkaitan dengan tazkiyah an-nafs ini, jelaslah perkara-perkara yang juga sebenarnya perkara yang biasa yang kita laksanakan, tetapi oleh kerana kita melaksanakannya dalam bentuk yang sambil lewa dan sebagainya, mungkin dia tidak memberi kesan ataupun sangat. Misal katakan sembahyang, solat, puasa, membaca Quran, berzikir, tafakur, mengingati mati, dan juga memendekkan angan-angan. Kemudian muraqabah, muhasabah, jihad di dalam pengertian menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan, dan juga menyumbang khidmat dalam pengertian kepada orang yang memerlukan dengan mengamalkan sifat tawadhu' dan juga rendah diri.
Itu di antara perkara-perkara yang perlu programkan dan perlu dilatih orang-orang yang misal katakan berada dalam masyarakat kita supaya mereka mempunyai ataupun dapat membentuk akhlak yang mulia. Kerana dengan menerusi kesedaran yang mendalam berkaitan dengan solat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan tilawatul Quran dan sebagainya, itu jelas dia akan memberikan akan melahirkan orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Baca Quran saja misal katakan yang kita dah baca tentang surah Al-Waqiah dan sebagainya, pagi ke petang dan sebagainya, di dalamnya itu penuh dengan penjelasan. Kalau seandainya kita masuk neraka, ya Allah, teruknya. Bagaimana kalau untuk menjadi kumpulan yang akan memasuki syurga dan juga sebagainya yang mempunyai kemudahan-kemudahan yang cukup lumayan syurga tersebut. Saya selalu juga berseluruh Kelantan kata seluruh banyak sangat dah tak boleh makan ni atas dunia ni. Sebabnya ada kencing manis lah, ada buah pinggang lah, macam-macam. Jadi nampak gayanya kita makan apa yang boleh sajalah. Kita makan nanti di syurga nanti. Banyak perkara yang kita akan boleh makan di sana. Kencing manis pun dah tak ada agaknya di syurga tu. Itu yang perkara yang sepatutnya menjadi cita-cita kita berasaskan kepada kepahaman kita membaca Al-Quran dan sebagainya itu. Itu yang dikatakan sebagai tilawatul Quran tersebut. Dan zikir itu adalah merupakan perkara yang makanan pada kerohanian. Itu juga harus diprogramkan dengan baik supaya kita sentiasa berzikir. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberikan kepada kita keupayaan untuk bercakap. Kita cakap sajalah, memang boleh. Tetapi malangnya kita menggunakan ramai orang menggunakan keupayaan bercakap itu untuk nak mengumpat, untuk nak mengata orang dan sebagainya. Kenapa tidak menjadikan keupayaan bercakap itu untuk kita berzikir misalnya? Itu perkara-perkara yang semacam itu yang perlu disedarkan dalam kehidupan seharian kita, berasaskan kepada satu program yang komprehensif dalam proses tazkiyah an-nafs. Dan itulah sebenarnya yang dikatakan tasawuf dalam peringkat yang awam itu, peringkat yang umum itu. Dan itu merupakan satu perkara yang semestinya dilaksanakan di peringkat awam-awam kerana mereka adalah menyahut seruan Rasulullah yang mahu membentuk akhlak yang mulia dalam kalangan umat Islam, dan itu merupakan tugas utama di antara tugas utama Rasulullah SAW untuk datang diutus oleh Allah SWT kepada manusia kebelakangan ini ataupun manusia yang sudah di peringkat akhir zaman ini dan sebagainya. Jadi itu yang saya nak maksudkan, supaya aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tazkiyah an-nafs itu merupakan satu perkara yang yang dilaksanakan secara yang sungguh-sungguh dalam bentuk yang terancang dan di pelbagai peringkat. Tak usah bercaralah kita kalau sekarang ini kita lihat dalam masyarakat kita dengan pelbagai bentuk salah laku, akhlak dan sebagainya. Kita akan terus berada dalam keadaan yang sedemikian seandainya kita tidak melaksanakan proses tazkiyah an-nafs kepada umat Islam di negara kita misalnya. Jadi maknanya sekarang ini pelaksanaan ini memerlukan projek besar daripada kerajaan dan sebagainya, dan projek besar ini hendaklah secara berterusan dilakukan di pelbagai peringkat, dan kita sentiasa memantau ataupun juga meminta supaya kalangan yang terlibat itu dari semasa ke semasa akan beroleh kehidupan ataupun akhlak yang mulia dalam kehidupan mereka. Misal katakan sekarang ini muraqabah. Muraqabah semacam yang saya jelaskan tadilah, bahawasanya kita sentiasa merasakan bahawasanya Allah sedang menuntun kita. Muhasabah ini audit sebenarnya.
Kita kena audit apa yang kita lakukan. Seharian yang kita lakukan ada di mana aspek yang berkaitan dengan misalnya tak betul. Kita perbetulkan esoknya. Itu muhasabah, audit. Dan ini dilaksanakan oleh kalangan orang yang dekat dengan Allah, kalangan yang terlibat dengan amalan-amalan tasawuf dan sebagainya, di mana mereka merasakan sepanjang yang mereka hidup dalam seharian itu, ada perkarakah yang tak betul dari segi kehendak Allah. Selalunya mereka akan menyesal sangat apabila hidup dengan rezeki Allah tetapi mengikut kehendak syaitan. Soalnya begitu. Itu adalah untayan mereka. Bahawasanya aku tidak mahu hidup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah tetapi mengikut kehendak syaitan. Ini yang perlu wujud dalam kehidupan. Demikian juga misal katakan tentang menyuruh melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan. Itu juga akan memberikan satu kesedaran secara segera kepada orang yang terlibat, kerana takkanlah dia ni suruh orang buat baik saja sedangkan dia takkan nak buat tidak baik pula, sedangkan dia terlibat secara langsung dalam menyuruh yang baik. Apa tu? Sekejap lagi ada. Nak habis dah. Yang ambil bang ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Kemudian seterusnya ni saya rasa penutup dah. Kemudian kita boleh bincang. Okey, penutup dah. Jadi kalau panjang-panjang pun tak bagus juga. Nanti orang mengantuk. Jadi saya tutupkan dengan kata-kata bahawasanya oleh kerana akhlak mulia merupakan jati diri, maka apapun jua keadaannya, ia wajib diusahakan agar ia wujud di tengah masyarakat Muslim. Kalau tidak, maknanya dia tidak menjadi Muslim yang sepatutnya. Mudah sajalah kalau kita lihat sekarang ini dalam masyarakat, dalam satu komuniti tertentu, bagaimana untuk nak melihat dia mempunyai jati diri keislamannya ataupun tidak, kita cek tentang akhlaknya. Soalan demikian. Di sinilah peranan ilmu tasawuf yang mesti dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang Islam yang akil dan balik secara keseluruhan. Amalan tasawuf sebeginilah yang mesti menjadi amalan harian ummah. Saya rasa saya boleh tutup di situ Tuan Pengurusi. Kemudian kita boleh buka lah untuk perbincangan di mana saya telah mengukakan pandangan ataupun juga ulasan saya berasaskan kepada pembacaan-pembacaan yang berkaitan dengan ilmu ini, di mana ilmu ini mempunyai nilainya dari segi membentuk akhlak yang mulia. Di samping dia juga merupakan satu yang dikatakan sebagai alat ataupun alat untuk mendapatkan makrifah tauhid. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Diucapkan kepada Yang Bahagia Profesor Datuk Zakaria Stapa di atas perbentangan tentang asas yang kita namakan sebagai ilmu tasawuf. Sebagaimana kita dengar tadi, iaitu ia adalah sebahagian daripada ilmu yang berasaskan kepada tujuan untuk mencapai al-ihsan, iaitu salah satu daripada rukun yang melengkapkan keagamaan seseorang Muslim. Iman, Islam dan ihsan. Jadi untuk mencapai ihsan, maka ia harus menerusi satu proses yang menuntut kita untuk memahami satu ilmu yang kita nama di sini sebagai ilmu tasawuf, atau yang disebut oleh Profesor Zakaria tadi sebagai ilmu al-ihsan itu sendiri, ilmu akhlak, dan hasilnya ialah pencapaian akhlak-akhlak itu. Maknanya natijah dari penghayatan terhadap ilmu tasawuf ialah kelahiran nilai-nilai akhlak yang mulia dalam kehidupan itu. Dan banyaklah amalan-amalan yang perlu kita laksanakan, seperti
ibadat, muraqabah, muhasabah dan lain-lain yang boleh kita panjangkan lagi dalam diskusi berhubung dengan ilmu tasawuf ini. Jadi saya rasa kita boleh buka kepada perbincangan berhubung dengan kerana persoalan tasawuf ni telah dipecah kepada dua tadi, tasawuf khusus dan tasawuf umum. Yang kita sedang bincangkan ni ialah tasawuf umum. Cuma barangkali Prof. Zakaria kena terangkan juga apa itu tasawuf khusus kalau untuk kefahaman kita lah kejap lagi. Kemudian siapa yang layak untuk menyertai tasawuf khusus? Itu satu yang, dan dalam tasawuf khusus katanya kena ada seorang syekh, ada disiplin tertentu yang dipandu dan dikawal oleh syekh. Itu yang menjadi kefahaman awam tu. Kefahaman orang awam. Jadi dalam kefahaman yang saya dengar malam ni, kita tidak perlu semua tu. Kita boleh menjadi syekh pada diri sendiri. Seolah begitu ya, saya faham. Jadi itu antara yang barangkali masyarakat kita inginkan penjelasan. Jadi itu antara lontaran awal sebelum kawan-kawan yang lain ingin. Mungkin boleh selesai yang tu dulu, Prof. Kemudian kita dengar. Boleh. Tuan-tuan boleh menanyakan secara langsung dengan angkat tangan. Ada sistem angkat tangan kat sini kalau siapa yang tahu. Boleh saya semak. Kemudian kalau tak nak angkat tangan, boleh tulis menerusi chat, saya bacakan kepada pembicara kita. Sila tu. Okey. Terima kasih apa ni Dr. Mat Razak ya. Saya sengaja ya. Saya sengaja tak sentuh apa ini tasawuf khusus kerana kita sekarang ini membicarakan tentang satu bentuk tasawuf yang perlu digunakan pakai atau diamalkan di peringkat apa itu orang awam. Jadi maknanya tasawuf khusus ini, tasawuf yang saya sebutkan tadi itu ialah yang akan sampai kepada perolehan apa ini makrifah zauqiyah dan sebagainya itu. Dan apa ni kalau kita baca dalam literatur tentang tasawuf, untuk mencapai apa itu makrifah zauqiyah itu, dia memerlukan kepada amalan-amalan yang intensif, dipandu syekh. Kemudian kalau tidak dipandu oleh syekh, dia akan apa ini ada masalah dalam kalangan golongan sufi, kata ia akan dipandu tanpa syekh, dia akan dipandu oleh syaitan ataupun akan dipandu oleh nafsunya sendiri. Kadang-kadang apa nafsu kita pun apa ini menjadi syaitan juga. Jadi dengan sebab itu untuk sampai ke peringkat ataupun mengamalkan apa ini peringkat tasawuf yang berbentuk khusus itu, seperti mana yang misal katakan Syekh Hamdan Mahmud kata dalam apa ini tulisan di Abhas fi Tasawuf ya. Syekh Hamdan Mahmud ini adalah bekas apa itu rektor ke? Syekh ya, Syekh Azhar yang juga pengamal apa ini tasawuf. Tarekat Syaziliyah kalau tak salah saya. Beliau mengatakan cuma kumpulan kecil sebenarnya yang boleh capai apa ini peringkat yang dikatakan sebagai ialah dalam ilmu tasawuf itu kita akan jumpa dengan pelbagai istilahat macam kan fanaknya, bakoknya, kemudian apa itu tajalliyat yang berbagai-bagainya termasuk wahdatul wujud dan sebagainya. Jadi perkara itu sepatutnya tidak apa melibatkan orang awam. Sebab dia akan apa ini ada masalah kalau banyak sangat waktu dipergunakan oleh orang awam ini untuk sampai ke peringkat yang sedemikian. Jadi maknanya itu hanya kepada kumpulan-kumpulan tertentu yang merasakan dirinya tidak puas dengan hanya apa ini peringkat akhlakiah itu. Jadi maknanya diberi teruslah. Jadi dalam peringkat yang umum ini, kalangan sufi mengatakan tidak semestinya dibimbing oleh apa ni syekh yang khusus dalam dan orang yang hendak mengamalkan itu kena masuk tarekat yang khusus.
Sebab saya pun bimbang juga nanti seluruh rakyat Malaysia ni kena masuk tarekat belaka. Itu pun satu keadaan yang misal katakan ada masalah di sana sini lah. Jadi maknanya dengan itu yang dimaksudkan dengan tasawuf yang khusus, tasawuf yang umum itu dia boleh diamalkan tanpa perlu kepada bimbingan syekh, tetapi kalau dibimbing oleh syekh dia akan menjadi lebih baik. Itu tak apalah. Siapa-siapa yang berminat untuk nak masuk dibimbing oleh syekh, itu dia mungkin menjadi ada misal kata advantage yang tersendiri. Namun apa yang saya tekankan tadi itu ialah program-program dan modul-modul yang mungkin ada nakibnya yang akan melaksanakan tugas-tugas ini. Dia tidak boleh dalam keadaan sekarang ini kadang-kadang orang duk bersyarah tentang tasawuf. Memanglah bersyarah tentang tasawuf itu boleh faham tentang tasawuf. Tetapi yang utamanya ialah mengamalkan apa yang dipahami itu. Dengan sebab itu pendekatan kalau pendekatan tasawuf termasuklah tazkiyah an-nafs dan sebagainya ini, dia adalah memerlukan kepada pendekatan amalan. Sebab itu maknanya kemungkinan misal katakan kalau kita fikirkan kita halusi dan sebagainya, kemungkinan di sekolah misalnya kita sudah boleh di peringkat sekolah menengah dan sebagainya itu begitu, kita sudah boleh misal katakan memprogramkan mereka setiap bulan ada satu qiyamul lail ke misalnya dan sebagainya, dan bimbing mereka supaya mempunyai unsur-unsur khusyuk dalam sembahyangnya, baca Quran hendaklah memahami maksudnya. Dengan maksud kalau tak faham, bacalah terjemahan. Sebab saya lihat kalau terjemahan semacam yang dikeluarkan oleh Jakim itu, Pimpinan Ar-Rahman. Itu pun untuk orang awam saya rasa sudah cukup untuk memahami apa sebenarnya yang mesej yang hendak disampaikan oleh Al-Quran. Cuma kan nak panjang, nak detail lagi, bacalah kitab-kitab tafsir yang lain, Ibnu Katsir dan sebagainya yang sekarang ini berlambat-lambat diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Jadi maknanya sekarang ini rutin pembacaan Al-Quran yang memahami kehendak-kehendak Al-Quran tersebut adalah satu yang semestinya menjadi amalan harian. Demikian juga tentang soal zikirnya, tentang soal puasanya. Sembahyang itu saja tidak hanya kepada sembahyang yang wajib, tetapi juga sembahyang yang sunat, nawafilnya. Demikian juga puasa. Puasa itu tidak cuma kepada yang wajib, tetapi juga yang sunat. Jadi perkara-perkara yang semacam ini yang akan membentuk. Di samping itu satu lagi yang saya nak sebut, saya pun tak banyak-banyak dia tak tersebut. Suasana yang kondusif untuk pengamalan yang sedemikian perlu diwujudkan. Sebab dia ada satu lagi perkara yang perlu ditinggalkan. Di samping yang dalam tazkiyah ini, saya tak ingat nak sebutkan tadi, perlu diamalkan dan perlu ditinggalkan. Dan yang ditinggalkan itu misal katakan penggunaan 7 anggota zahir kita. Itu harus diselaraskan dengan kehendak syariat. Misal katakan bagaimana kita menggunakan mata, bagaimana kita menggunakan mulut. Tadi saya sebut soal mulut, soal cakap. Bagaimana kita menggunakan telinga dan seterusnya yang 7 itu, termasuk misal katakan organ seks kita. Kita harus laksanakan dalam bentuk yang diredai oleh syariat. Jadi kesemua ini menjadi satu gabungan yang dimasukkan ke dalam satu program dalam bentuk barangkali modul dan sebagainya dan boleh dilaksanakan di pelbagai peringkat. Mempunyai sistem yang cukup baik dari segi perencanaan atau dari segi pentadbiran misal katakan agamanya dengan ada surau, dengan ada masjid, kemudian di sekolahnya dengan ada pengetahuan agama Islam dan sebagainya, perlu dilanjutkan dengan satu keadaan di mana pelajar-pelajar ini dalam masa-masa yang dikatakan dalam satu penggal itu ataupun dalam satu semester itu mungkin 1-2 kali harus dibawa supaya dengan memberikan ceramahnya, dengan memberikan amalannya dan sebagainya, termasuk di universiti dan sebagainya begitu. Jadi itu yang saya katakan sebagai satu projek utama yang berterusan
yang mesti dilaksanakan di bawah misal katakan kalau Malaysia ini barangkali di bawah Menteri Agama. Soalan begitu. Ya. Perlu kita bergerak ke situ. Okay. Wallahu a'lam. Jazakallah. Itu menunjukkan bahawa ibadat khusus yang kita amalkan setiap hari itu sudah bagi orang awam memadai sekiranya dilaksanakan secara intensif, secara bersungguh-sungguh dan sempurna sebagai amalan untuk betul. Betul, untuk mencapai. Sebab sebenarnya itu misal katakan macam solat misalnya. Memang tanha anil fahsya wal munkar. Kalau dilaksanakan secara yang betul. Puasa pun la'allakum tattaqun. Kemudian ditambahlah dengan zikirnya, ditambahlah dengan misal katakan tilawatul Qurannya dan sebagainya. Dan, sekarang ni hafazan sikit sebanyak. Jadi kita buka lagi kepada ini ramai kawan-kawan saya juga ni sebelum kita jawab daripada soalan daripada ni nama Nur Farhana ni, macam kenal nama ni. Jadi budak ada sebelah bilik ni. Kita baca sekejap lagi, cuma kalau ada soalan lisan daripada kawan-kawan yang ada dalam ni. Kita minta siapa ni? Ada kawan saya Haji Abdul Halim Abdullah. Sila Haji kalau nak tanya sikit. Amyuk. Ataupun Haji Dr. Rahim Nik. Sila Dr. Dr. Indriati. Dr. Ismail Abdullah. Sila. Dengar ke tak dengar tu saya panggil tu. Okey. Sementara ada ni, kita jawab dululah soalan daripada ni, Tok. Ada Nur Farhana. Dr. Nur Farhana dia kata ada kesebut tadi, dia kata cara nak memendekkan angan-angan. Ada yang kita ni suka berangan-angan. Kenapa berangan-angan ni tidak elok ni? Bagi orang awam. Betul ke tu? Ada sebut ke tu? Tak dengar tadi. Betul. Dia ada dia panggil zikrul maut wa qasrul amal. Maknanya kita perlu sentiasa ingat kepada mati. Ya. Allah. Ini orang baru ni. Nanti kita jawab yang itu dulu ya. Nanti Datuk Mak Senawari ni sekejap lagi. Ya. Ni. Maknanya memang dalam pandangan golongan golongan sufi ataupun golongan kerohanian ini, dia sentiasa, kita hendaklah sentiasa ingat pada mati. Itu adalah satu yang barangkali tak ada masalah itu. Tapi yang qasrul amal itu, memendekkan angan-angan. Sebenarnya mereka melihat milik kita adalah hari ini sahaja. Esok itu belum tentu lagi milik kita. Kerana itu keperluan dalam pandangan mereka, keperluannya ialah kita menggunakan sepenuh-penuhnya dan maksimum mungkin masa yang kita miliki tersebut. Jangan sampai nak tangguh esok dan sebagainya. Itu yang menjadi intisari kepada apa yang mereka mahukan. Iaitulah supaya kita sentiasa berada dalam keadaan melaksanakan tugasan kita yang utama dalam kehidupan kita ini dengan keadaan yang paling sempurna dalam tempoh masa yang kita miliki. Jangan sampai esok tak apalah ini buat esok lah. Apakah esok itu masih milik kita? Nah, itu yang menjadi asas kepada qasrul amal itu. Jadi kalau nak buat rancangan 5 tahun dan sebagainya mungkin tak ada masalah. Tetapi dalam tempoh misal katakan berkaitan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, kita janganlah melangkah jauh sehingga memikirkan perkara yang akan datang yang belum tentu menjadi milik kita. Jadi lakukanlah secara yang maksimum perkara yang perlu kita lakukan itu
dalam waktu yang kita secara jelasnya ataupun memilikinya. Okey. Itu yang maksudnya amal. Okey. Okey, itulah wawasan Dr. Ahmad Sanawari. Sila. Anda nak tanya tadi. Dr. Ahmad Sanawari, tanya soalan. Mute lah. Dia mute tu. Dia pun janggut di TV kita juga tu. Janggut putih lah. Unmute. Dia bercakap tu tapi tak unmute tu. Okey. Lah tak ada. Cuma Assalamualaikum kepada Bapak Profesor Emeritus. Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Betul Itu lah. saya kata tengok janggut ni maknanya macam apa ni janggut saya juga dah. Bertaut begitu dengan putihnya. Umur dah berapa dah putih dah ni janggut ni. Soalan. Alhamdulillah ya. Soalan sikit. Lah ada. Tak ada. Tak apa. Kita buka pada siapa lagi nak berdiskusi, silakan. Assalamualaikum Datuk. Mungkin saya nak Salam. tanya sikit. Ya. Salam ya, sila. Dr. Wan Fariza, sila. Kita sebab dengan perkembangan teknologi sekarang ni dengan media sosial kan. Jadi macam sekarang pun kita perbincangan kita boleh diakses oleh orang awam. Sekarang ni kalau kita lihat ada beberapa juga macam guru-guru pondok yang membuat bacaan kitab kan, kitab-kitab tasawuf yang mendapat perhatian juga daripada orang awam. Ya. Yang maknanya pembacaan ataupun talaki kitab secara online itu banyak juga memberi pendedahan orang awam kepada apa yang Datuk sebut tadi tentang tasawuf, tentang amalan-amalan. Cuma dengan sebab proses pembelajaran itu untuk masyarakat awam mungkin secara online itu tidak ada sesi untuk bertanya soal jawab sebegini ya. Jadi menyebabkan kadang-kala beberapa istilah di dalam tasawuf itu yang mungkin akan berlaku salah faham, memerlukan kepada penghuraian yang lebih. Jadi bagaimana kita nak membantu masyarakat supaya dapat kita boleh katakan sebagai pengajian tasawuf ini kita benarkan guru-guru pondok dan sebagainya yang memang mempunyai keahlian lah di dalam pengajaran, tetapi apabila masyarakat awam tu mendengar keupayaan mereka tu untuk memahami teks tersebut kan yang mungkin menyebabkan berlakunya kekeliruan. Apa pandangan Datuk? Saya rasa ini berlaku banyak pada hari inilah ya, dengan sebab mudahnya orang belajar secara online sekarang. Ramai orang minat kan. Terima kasih Datuk. Okey. Terima kasih. Ya, baguslah tu kalau ramai minat. Cuma sekarang ini soalnya apabila dibaca kitab kemudian perlulah diuraikan supaya hilang salah faham. Kemudian baca kitab saja itu adalah proses pembelajaran. Dan satu lagi proses yang perlu berlaku ke dalam hal yang berkaitan dengan tasawuf ini ialah proses amalan. Tidak cuma proses pembelajaran, belajar saja untuk faham, okey. Tetapi kita kena tingkat ke satu lagi iaitu amal. Itu yang saya katakan tadi itu. Pengamalannya ialah dengan mengamalkan proses tazkiyatun nafs itu. At-tahalli dengan at-tahalli itu. Itu yang di peringkat awam. Cumanya sekarang ini kalau misalnya katakan tak ada kitab kemudian baca kitab tasawuf berhubung dengan ikhlas, kemailah fahamnya tentang ikhlas. Apakah mungkin ikhlas itu dapat menjadi satu perkara yang dipraktikkan dalam kehidupan harian? Belum tentu, kerana ia memerlukan kepada latihan sebenarnya. Untuk menjadi benar-benar ikhlas apabila kita telah faham bahawasanya apapun juga keadaan, kita tidak akan diterima amalan kita tanpa adanya unsur ikhlas misalnya. Kita kena sedar sampai ke peringkat maknanya apabila kita dah amalkan banyak amalan-amalan, baca Quran dan sebagainya, perkara-perkara yang sebegini
akan menjadi sebahagian daripada gaya hidup kita. Jadi masalahnya sekarang ini memang kalau misal katakan ada kekeliruan tentang istilah dan sebagainya itu, keperluan waktu baca kitab tu, kalau baca kitab ataupun juga baca baca YouTube dan sebagainya, perlu pergi lebih jauh dengan kena cari untuk guru lain lah, nak faham. Sebab soalan sekarang ni memang ilmu tasawuf banyak istilahat-istilahat, tetapi istilahat yang banyak itu pun banyak pergi kepada peringkat yang dikatakan sebagai yang khusus tadi. Perkara di peringkat yang dikatakan sebagai umum dengan tazkiyah an-nafs ini tak begitu dan malahan perkara yang dalam tazkiyah an-nafs ini ataupun tasawuf umum ini ialah perkara-perkara amalan-amalan yang telah sedia kita laksanakan. Banyaknya ialah telah sedia kita laksanakan. Cuma kita kena pertingkatkan cara peringkat penunaiannya. Itu yang saya katakan perlu meningkatkan, mengamalkan amalan syariat itu pada peringkat yang dikatakan sebagai ihsan. Maknanya sekarang ini kita mengamalkan, kita mengamalkan. Tetapi amalan itu hendaklah kita sedar sampai ke peringkat di mana kita merasakan kita sentiasa dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ihsan kan, muraqabah tersebut. Jadi maknanya sekarang ini itu yang misal katakan apabila misal katakan dijelaskan dari segi kepahaman, diikuti dengan amalan, insya-Allah perkara itu akan menjadi satu yang berpadu di dalam kehidupan orang yang berkenaan. Jadi apa yang penting di samping belajar berkaitan dengan ilmu tasawuf ini ialah kita perlu amal. Baca Quran misalnya dengan memahami dan umumnya kalau kita baca Quran daripada awal hingga akhir, apa-apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tuntutan dalam ajaran itu ialah untuk nak membawa manusia ke arah akhlak yang baik. Tengoklah, kalau jadi khalifah pun kita menjadi khalifah misal katakan di alam ini ataupun di dunia ini. Tetapi khalifah yang tidak berakhlak tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kena padukan di antara khalifah dengan ibadur rahman itu. Itu. Baru dia memberikan memberikan yang dikehendaki dan sebagainya begitu. Saya rasa itulah kesimpulannya kepada apa yang ditimbulkan ialah kita perlu misal katakan belajar dan kita perlu amal. Wallahu a'lam. Ada soalan Dr. Wan Farizah tadi berkait dengan satu lagi. Soalan daripada Puan Azimah ni. Dia tanya bagaimana ni ada salah faham. Biasanya kalau dengar istilah tasawuf ni akan ada salah faham. Di mana tasawuf ni barangkali ada kekeliruan nak meninggal, nak akan membawa kepada seseorang itu misalnya meninggalkan hak ehwal dunia, menumpu kepada hak ehwal rohani akhirat. Dia itu barangkali yang disebut oleh Dr. Wan Farizah tadi, berhati-hati dengan panggil sebahagian daripada ni kan perbincangan. Yang kedua, barangkali bagaimana dia kata ni, kita nak bantu orang awam supaya melihat tasawuf sebagai satu kaedah yang positif lah. Jadi barangkali sebahagian sudah dijawab oleh Prof tadi. Dan saya lihat yang jadi masalah tadi ialah dari segi teori kita dah jelas dah. Maksudnya penghayatan terhadap ibadat itu akan memberi kesan pada akhlak. Cuma poin tadi tu, poin persekitaran yang kondusif tu perlu kepada program yang jelas. Misalnya kita kena ada program peringkat kepimpinan ibu bapa yang membentuk suasana di rumah. Kita misalnya kan, itu antara yang saya fikir perlu dimainkan lah oleh institusi masyarakat, mendidik penghayatan amalan mulia. Misalkan kalau kata baca Quran ramai-ramai di rumah.
dipimpin oleh ibu atau bapa. Itu salah satu. Kemudian kalau dalam kehidupan orang, kalau ada usrah, biasa ada usrah, kita ada berkumpulan kan. Jadi itu ada nakib, ada kawan yang mengingatkan. Jadi itu barangkali kena dipanjangkan. Okey, sila tu. Ya. Boleh saya tanya? Boleh. 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 Boleh Haji Alim, sila Haji Alim. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Apa ni Profesor? Ya. Saya ada nak tanya sedikit mengikut pandangan sebab daripada segi tasawuf ni ada connection juga dengan kita punya conduct, behavior ataupun apa nak panggil ethics. Iaitu for example misalnya Al-Ghazali kata misalnya sifat pemarah, ghadab. Tapi dia ada beberapa peringkat tu. Dia kata kalau yang tak bagus dia jadi pengecut, cowardice. Yang middle tu dia panggil the golden means tu maknanya temperance, maknanya ada elemen sabar dan sebagainya. Dan yang satu lagi tu marah-marah, tatu harah itu. Jadi sebab walaupun sifat pemarah, faculty of anger ni disebut, kalau saya mengikut pahaman saya lah, mengikut Al-Ghazali punya cerita, dia kata bukanlah maknanya kita nak hapuskan, tapi kata mengikut ini, mesti marah tu bertempat. Begitu. Bahawa ada keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi begitu. Jadi kalau daripada segi ini, apakah sebab bila kalau mengikut pahaman saya lah, kalau mengikut Al-Ghazali, salah satu kita nak mengatasi sifat-sifat buruk ni macam kedekut misalnya dia kata. Kita buat the opposite. Iaitu kita paksa diri kita mudah jadi pemurah. Kalau jumpa orang bagi saja. Mula-mula tu memang susah, tapi lama-lama tu dia dah jadi natural kepada diri dia. Dia jadi habitual. Jadi bila dah habitual tu dia dah jadi part of our apa ni orang kata nature. Sebab manusia ni dia nature dia lain-lain daripada segi degree-nya. Ada yang kedekut, ada yang pemurah, tapi yang pemurah terlalu pemurah pun tak boleh juga. Begitu. Jadi kalau boleh tak ustaz bagi sifat perangai ke apa nak sebut macam ni. Yang kita kena beri perhatian dalam hidup kita. Sebab kita ni sentiasa berhubung dengan orang. Itu dan dia punya opposite. Jadi kalau boleh yang penting-penting saja. Ya. Okey, ini tasawuf Imam Ghazali sikit, Prof Zakaria. Sila. Okey, sambung. Sila. Betul lah tu. Apa ini perkara-perkara yang semacam katakan marah. Kalau terlalu marah dia tak elok. Tetapi kalau berani, dia jadi marah itu juga akan membawa kepada berani, dan berani itu yang diperlukan. Dan kita tidak misal katakan sama juga syahwah kita pun. Syahwah kita tidak mesti hapuskan. Itu memang Ghazali pun cakap macam tu, kemudian ahli-ahli sufi pun cakap macam tu. Yang perlunya ialah kita tingkatkan. Misal katakan daripada unsur yang katakan al-amarah bisu misalnya, mungkin kita diperlukan sampai kepada peringkat mutmainnah dan sebagainya begitu. Sebab kalau kita hapuskan, maknanya zuriat pun tak ada nanti. Jadi semua yang semacam ini yang perlu diseimbangkan. Itu apabila diseimbang dia jadi adil seperti yang dijelaskan tadi. Jadi maknanya sekarang ini semuanya adalah memerlukan apa yang dikatakan sebagai latihan tadi. Jadi soalan sekarang ini kalau misal katakan dalam peringkat yang saya katakan sebagai tazkiyah an-nafs tadi, di dalamnya itu adalah program latihan. Dan dalam program latihan itu kita melatih dengan satu peringkat kita melatih, dan satu peringkat yang saya katakan tadi juga kita memahamkan mereka keperluan-keperluan. Maknanya kalau nak buat modul itu, ada modul yang berkaitan dengan penjelasan kepada perkara-perkara yang kita kendaki dan penjelasan kepada perkara yang kita tidak kendaki.
Di samping itu, bersama-sama dengan itu, kita kena ada apa yang dikatakan sebagai latihan tersebut. Dan latihan itu akan memberi kesan sebenarnya. Macam katakan sekarang ini, kita sentiasa yang saya sebutkan tadi di antara perkara yang berkaitan dengan tazkiyah nafs itu ialah kita sentiasa menyuruh kepada perkara yang baik dan meninggalkan ataupun melarang perkara yang tidak baik. Jadi latihan yang begitu seperti juga yang yang dijelaskan oleh Ghazali. Maknanya sekarang ni kalau kita kedekut, kita mesti berlatih untuk tidak jadi kedekut. Dan daripada kedekut itu akan sampai kepada dia akan sampai ke peringkat misalnya katakan apa yang dikatakan sebagai al-isar itu misalnya. Mengutamakan orang lain daripada diri kita sekalipun kita masih memerlukan perkara yang berkenaan. Itu sifat isar. Tapi dia adalah lebih tinggi daripada sifat pemurah dan lebih tinggi daripada isar itu lebih tinggi daripada sifat pemurah. Dengan maksud bahawasanya kita tidak cuma pemurah. Pemurah ini kadang-kadang kita cuma memberi perkara-perkara yang diperlukan oleh orang lain. Dan kita ada stok kita untuk kita. Tetapi kalau dalam perkara yang berkaitan dengan isar dan sebagainya itu, kita memberi kepada orang lain dengan tidak mengira apa yang stok itu bagi kita. Namun pada waktu yang sama, maknanya kita mempunyai pegangan yang jelas berhubung dengan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Sebagaimana yang berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq itu. Apabila datang keperluan untuk jihad, perjuangan diberikan ke semuanya. Apa lagi yang ada? Yang ada ialah Allah dan Rasul saja. Jadi maknanya semua ini memerlukan kepada latihan. Dan itulah yang saya maksudkan tadi itu. Latihan di dalam tazkiyatun nafs itu, artinya kita nak membersihkan nafs itu daripada nilai-nilai yang kotor, daripada nilai-nilai akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik itu termasuklah soal marah yang bukan-bukan dan sebagainya. Jadi maknanya, kalau misal katakan saya tak detailkan tadi itu dari segi misal katakan tazkiyah nafs itu, maksudnya kita nak membersihkan nafsu kita. Membersihkan nafsu itu daripada apa? Daripada perkara yang tidak baik untuk diisikan dengan perkara yang baik. Banyak sekali lah akhlak-akhlak yang tidak baik tersebut yang kita perlu ketepikan. Dan itu memerlukan kepada soal latihan. Termasuklah kalau mengikut pendekatan Ghazali ini, ialah kita melakukan perkara yang sebalik daripada apa yang kita tak mahu itu. Kalau kita misal katakan seorang yang kedekut, kita hendak sentiasa melatih diri untuk menjadi orang yang pemurah. Dan soalan begitu. Jadi semua ini perlu wujud di dalam program yang ada perkara-perkara yang perlu didetailkan dari segi misal katakan perencanaan untuk nak dijadikan sebagai program yang akan dilaksanakan di peringkat sama ada sekolah ke, sama ada masjid kan dan sebagainya. Dan saya setuju dengan Dr. Mat tadi bahawasanya Mak Razak maknanya kita perlu mula daripada rumah dan sebagainya. Dan suasana yang kondusif itu yang diperlukan. Dalam keadaan sekarang ini tidak ada apa yang dikatakan sebagai sebagai sokongan, sebagai sebagai apa yang dikatakan kalau dadah itu maknanya kita nakkan supaya ada kumpulan sokongan yang menyokong dia supaya tidak lagi balik pada dadah. Ini pun dalam hal yang sebegini pun kita perlu kepada sokongan-sokongan juga, sokongan ibu bapa, sokongan masyarakat, sokongan media. Dan yang utamanya sokongan media itu, media yang boleh diakses secara yang demikian mudah dan sebagainya. Jadi semua ini adalah perkara-perkara yang perlu kita teliti dan perlu kalau kita benar-benar mahu membentuk masyarakat Muslim yang tidak lari daripada jati diri dia sebagai Muslim. Okey. Jadi maknanya perlulah kepada satu perbincangan yang mendalam dan sebagainya, menyediakan satu bentuk modul dan sebagainya. Mungkin boleh diambil lah oleh mana-mana pihak yang perlu.
Okey tu. Yang satu tadi yang Datuk Mat, Datuk pula. Az- Dr. Az- Mat sebut ha. yang apa? Ya Azimah tadi. Ya, apa tu? Dia salah faham terhadap masyarakat ni. Kita nak ubah macam mana? Terhadap Ya, tasawuf. pada saya ni masalah tasawuf ini dia ada macam-macam yang menyebabkan apa ini salah faham. Dalam sarahan perdana saya itu saya dah detailkan berkaitan dengan misal katakan mereka tidak didedahkan soal pengajian tasawuf ini walaupun sekolah agama sehinggalah ke universiti baru didedahkan. Kemudian sekolah-sekolah yang biasa lagi dah tak ni, ada yang adanya ialah akhlak. Akhlak pula tidak dikaitkan dengan tasawuf. Kemudian ada lagi palitan ajaran sesat yang dikaitkan dengan tarekat dan sebagainya. Jadi ini perlu kita dedahkan kepada masyarakat supaya kemurnian amalan ini, kemurnian ilmu ini dalam proses untuk menjana akhlak yang mulia. Ya. Tak apalah kita tulislah. Saya pun banyak tulis sebenarnya. Ya. Ya, boleh saya tanya sikit lagi? Ya, sila. Sila. Tadi Prof Datuk Prof Datuk ada sebut dia ada sarahan perdana tu. Boleh saya dapat teks tu tak? Teks yang boleh, tak ada masalah. Pergi ke penerbit UKM. UKM. Penerbit UKM yang menerbitkan sarahan perdana. Tajuk dia Prof? Tajuk dia tentang pembentukan jati diri berasaskan kepada pendekatan amalan tasawuf. Gitulah lebih kurang. Nanti kita berhubung Haji Halim. Ya. Kita berhubung insya-Allah. Okey, sebab saya memang adalah buat nota-nota kecil-kecil, baca-baca sini-sini, Miskaweh, Al-Ghazali dan sebagainya. Jadi saya Miskaweh lebih kepada akhlak lah. Yalah. Jadi tapi yang saya nak ni kalau boleh diadakan satu lagi sesi untuk dengan Datuk Zakaria supaya dia perincikan bagaimana nak mengatasi dia macam buat senarai ini perangai yang buruk macam mana nak buat apa amalan-amalan yang macam itulah nak mengatasi dia more macam manual lah. Manual ya. Saya pun rasa macam tu malam ni kefahaman awam tu. Tapi yalah tak apalah, itu untuk introduction punya betul. Okay lah. Yang disebut tadi Datuk sebut at-tahalli tu dia kena tajuk khas tu. Itulah. Nak buang nak masuk. Ya. Buang dulu ke masuk dulu? Sambil buang, sambil masuk. Macam mana cara yang sepatut. Tapi sebelum buang dan masuk, kena tahu benda tu. Kena tahu benda apa. Ya, betul. Apa yang nak dibuang, apa yang nak masuk tu. Ya, betul. Akhlak. Fahaman tu. Ya. Dan oleh kerana soal sebab bila you talk about akhlak ni, it has to do dengan fitrah manusia. Dalam Quran banyak disebut tentang manusia ni dia agresif, manusia ni dia covetous, suka greedy dan sebagainya. Dia benda-benda macam ni. Yalah dia sebab itu dan mengapa dan boleh juga dikaitkan dengan macam mana kita nak membentuk masyarakat, apa nilai-nilai dalam masyarakat yang penting, itu yang nak diprotect. Ya, betul. Nak dilindungi. Maksud maqasid akhlak ni. Maqasid lah. Jadi begitu. Bagi saya yang paling utamanya saya nak lihat masyarakat berakhlak mulia dan tidak maknanya dan merupakan jati diri kepada mereka sebagai seorang Muslim. Jadi maknanya sepatutnya perkara-perkara yang heboh-heboh dengan tamaknya, dengan apanya dalam segenap sektor kehidupan sekarang ini kita lihat. Dalam sektor politiknya, dalam sektor ekonominya, dalam sektor sosial yang berbagai-bagai, kesemuanya adalah berasaskan kepada kemahuan nafsu yang tidak terkawal. Okey.
Cuma kita akan ambil perhatian tadi soal manual pembentukan akhlak tu, saya rasa boleh diangkat sebagai satu kajian khas di peringkat universiti. Menggunakan sumber-sumber Miskawih, Al-Ghazali dan tokoh-tokoh proses yang boleh diamalkan oleh orang awam, pandukan sumber-sumber. Saya rasa Haji Halim memberikan satu idea lah kepada kita malam ni untuk kita angkat di peringkat universiti. Ada last kali ni tu daripada Dr. Hamdi ni, nampak dia kata kalau di peringkat sistem pendidikan Islam peringkat menengah ni telah pun sempurna dah program fardu ain, ajar sembahyang, kafalah, Jacob lah dulu kan. Jadi apa lagi tak cukup ni dalam konteks pembinaan akhlak dan tasawuf umum. Jauh mana keperluan menambah baik silibus? Sila. Pendek, lepas tu kita boleh tutup. Mungkin saya pun tidak pengusi. Maknanya saya pun tidak teroka silibus ataupun kurikulum pendidikan Islam di di sekolah menengah tersebut. Kita mengambil kira dari segi produknya. Produk daripada sekolah menengah tu tak menjadi orang sangat. Itu yang kita lihat. Jadi maknanya ada misal katakan dari segi kurikulumnya mungkin sudah baik. Kita boleh tengoklah, kita boleh teroka tengok. Tetapi mungkin aspek-aspek yang lain yang perlu diberikan perhatian. Aspek misal katakan penekanannya bagaimana, pengamalannya bagaimana, ajar saja ke tak ada amal dan sebagainya. Dan demikian juga tentang suasana yang kondusif sebagainya itu. Itu semua adalah berkait satu sama lain. Saya tidak nak katakan bahawasanya kurikulum di sekolah itu, menengah itu sebagai tidak lagi sebagai sudah sempurna ke ataupun tidak sempurna. Tetapi yang utamanya sekarang ini kita nak produk daripada silibus itu, produk daripada kurikulum itu adalah seperti yang maktub dalam kurikulum. Menjadi orang maknanya, tidak letak jawatan daripada jadi orang. Jadi soalnya sekarang itu yang perlu diberikan perhatian. Kita kena tengok balik mungkin pendekatan pengajaran. Dia selalunya kalau silibus ataupun juga kurikulum baik, kalau cikgu tak baik pun ada masalah. Kalau cikgu baik dan murid tak baik pun masalah. Jadi kesemua itu harus dilihat dalam proses untuk nak membentuk sebuah masyarakat yang didiami ataupun yang dihuni oleh kumpulan-kumpulan yang baik akhlaknya. Kita tidaklah nak supaya 100% baik. Sebab adalah yang tak baik tu, tapi biarlah yang dominan ataupun yang arus perdananya adalah yang baik. Jangan sampai yang arus perdananya adalah yang tidak baik. Itu yang perlu diberikan kesungguhan yang kita melihatnya. Ya, saya rasa isu amali dalam isu penghayatan dalam bentuk amali di peringkat sekolah itu yang saya rasa perlu kepada penambahbaikan. Tak? Ada kemungkinan. Ada yang teori semayang dah cukup, tapi sejauh mana murid-murid semayang di sekolah tu dan dipantau dan dilihat. Jadi ini antara aspek yang saya rasa penerapan penghayatan. Yalah, memang biasalah tu orang Rasulullah kata ramai sangat orang puasa tetapi tak ada apa yang dapat melainkan dahaga. Jadi perkara semacam ini yang perlu diberikan perhatian. Okey. Kita masa dah lewat. Kita soalan akhir saya rasa ada soalan akhir ni Datuk. Ni di sepanjang bulan Ramadan ni, seminggu lagi ni. Bagaimana sepatutnya kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk sebagai satu bentuk mekanisme tasawuf ke arah mencapai ihsan. Apa yang boleh diberi nasihat pada orang awam mengambil iktibar dari amalan salafus salih dulu. Sila.
Ya, jadi maknanya itulah ialah macam yang kita baca banyak pun dalam YouTube dan sebagainya, dan ramai juga yang memberikan pandangan-pandangan dan sebagainya. Semuanya baik-baik, perlu dilakukan. Tinggal lagi yang paling utama adalah bagaimana pendekatan kepada amalan itu. Apakah amalan itu maknanya didekati dengan cara yang betul, dengan ikhlasnya, dengan rasa tawaduknya dan sebagainya lah. Sebab soalan sekarang ini perkara-perkara yang kalau kita baca kitab tasawuf dan sebagainya, memang intensiflah perkaranya. Mungkin kita tak terbuat dan sebagainya, tetapi yang utamanya sekarang ini ialah perkara yang sudah menjadi satu amalan biasa itu, hendaklah amalan itu sendiri menjadi manfaat kepada apa yang kita laksanakan. Jangan sampai dia berlalu begitu saja tanpa maknanya atas asas macam katakan dah buat dah, begitu. Jadi keperluannya adalah memberikan penekanan dan penghayatan kepada apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh amalan itu sendiri. Sembahyang tarawih memang biasa, dan itu pun harus dihayati dengan betul. Jangan kerana terbawa-bawa bagainya. Jadi perkara-perkara yang semacam ini yang perlu dimaklumkan atau perlu sentiasa berikan penjelasan kepada kalangan umat Islam supaya mendekatinya dengan cara yang terbaik, mengikut apa yang dikehendaki, dengan ikhlasnya, dengan tidak membazirnya, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang tu sedemikian. Okey. Okey, jazakallah. Kecuali ada soalan akhir sebelum saya tutup. Ada lagi? Tak ada. Ada sikit. Okey, sila. Last. Begini, boleh tak sebagai kesimpulan Dato', kita katakan okey, kalau you nak simpulkan semua daripada segi values ataupun ethics ni, ialah dia punya yang penting, yang sentral dia, yang dapat orang kata to sum up, yang itu ialah keadilan. Boleh kita kata begitu? Boleh kalau adil pun, tetapi kalau dari segi amalan dia akan lebih kepada ikhlas. Yang misal katakan yang syaitan ataupun iblis merasakan kecewa untuk nak menggodanya, itu adalah manusia yang mempunyai sifat yang ikhlas tersebut. Jadi kalau berdasarkan kepada aspek amalan, maka dia hendaklah dilaksanakan secara yang ikhlas. Kemudian kalau dari aspek misal katakan sebab kalau kita cakap tentang soal adil, artinya kita meletakkan sesuatu pada tempat yang betul lah. Itu yang adil. Artinya kita betulkan ke semua sekali lah. Cumanya kalau berbangkit soal amalan-amalan yang kita amalkan, kita hendaklah bermula dengan ikhlas dan juga berakhir dengan ikhlas. Itu yang paling utama, berdasarkan kepada saranan Al-Quran juga yang mengatakan kumpulan yang mukhlisin itulah sebenarnya kumpulan yang tidak dapat dikoda ataupun dikuasai oleh iblis dan syaitan. Okey? Okey. Terima kasih. Okey, jadi kita nak dengar sedikit ucapan dari Dr. Jaafari Awang, pengerusi Pusat Kajian Usuluddin, komentar akhir. Kemudian saya rasa dua perkara tadi, isu manual. Manual ni ialah apa bahasa Melayu Manual dah jadi bahasa Melayu dah kan? Manual apa Haji Alif? Manual? Buku panduan lah. Panduan pembentukan nilai-nilai ihsan dalam diri peribadi Muslim tu. Itu satu yang menjadi perkara yang berbangkit yang perlu kepada penghuraian. Yang kedua, saya rasa soal tazkiyah an-nafs yang perlu lebih diperdetailkan. Yang ketiga, persoalan apa yang dinamakan ikhlas dan adil. Ini pun
satu perkara juga yang harus menjadi pemerincian lanjut nanti dalam bicara-bicara kita yang akan datang. Sila Profesor Madya Dr. Jaafari, sila ada nak cakap sikit. Saya kan tak boleh cakap lah. Dah nampak muka. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya kepada Profesor Emeritus Dr. Zakaria Mustafa atas syarahan dan pembentangan tadi, dan terima kasih juga kepada para peserta yang mengikuti wacana ini, dan mudah-mudahan wacana ini memberikan pencerahan kepada kita semua dalam melihat bagaimanakah elemen-elemen tasawuf ini dalam konteks kehidupan seharian, dan mudah-mudahan ia memberi pencerahan juga bagaimana untuk melihat potensi nilai-nilai itu dapat diangkat dan diperkasakan dalam kehidupan seharian. Dan siri wacana bicara Usuluddin yang kedua ini merupakan lanjutan daripada siri bicara Usuluddin yang pertama dulu. Dan sekali lagi kita suka menegaskan bahawasanya komitmen pusat bersama dengan Majlis Usuluddin Malaysia untuk meneruskan bicara-bicara ini untuk menjadi tatapan dan hadaman ilmu kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada juga yang berusaha Dr. Razak dan Majlis Usuluddin Malaysia, dan juga kepada Prof. Emeritus Datuk Zakaria Mustafa atas kupasan itu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, sila Datuk Zakaria 5 minit tutup sikit. Penutup. Tutup apa lagi? Ada dah. Nak cakap apa? Last. Okeylah, boleh saya sebutkan sedikit pengurusi. Bahawasanya matlamat kita dengan dengan mengadakan wacana ini ataupun apa yang kita namakan sebagai bicara bicara Usuluddin, ialah usaha kita untuk sampai kepada masyarakat, untuk kita melihat perkara-perkara yang kadang-kadang itu menjadi kabur di peringkat masyarakat awam, supaya kita dapat memberikan pencerahan-pencerahan tertentu. Saya rasa ini adalah satu usaha kami dari segi majlis, dan juga dengan dukungan daripada pusat Usuluddin, dan saya rasa ini adalah satu yang cukup baik supaya kita dapat berterusan. Paling kurangnya kalau tidak 2 minggu sekali pun, dalam 3 minggu, ataupun paling-paling buruk pun sebulan sekali mesti diadakan. Matlamat kita ialah untuk adakan 2 minggu sekali. Cuma kalau misalnya katakan boleh kita namakan sekarang untuk yang minggu 2 minggu lagi, mungkin ada aspek-aspek tertentu yang perlu kita kupas bagi manfaat masyarakat kita. Saya rasa matlamat kita ini adalah satu matlamat yang baik, dan kita mengharapkan kita mendapat sokongan dari segi penyertaan dan sebagainya daripada masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan sebenarnya dalam keadaan sekarang tidak begitu sukar seolahnya untuk kita melakukan perkara ini, kerana kita mempunyai pendekatan teknologi yang baik ini, supaya kita walaupun berada di rumah dan sebagainya, boleh kita bersama-sama melakukan perkara yang baik ini. Saya rasa itu saja saudara pengurusi, dan mudah-mudahan kita akan terus
melaksanakan tugas ini dengan baik. Ya. Jazakallah pada semua, terutama kepada pembicara Faisal Datuk Zakaria dan ahli-ahli penganjur serta semualah rakan-rakan yang ada pada malam ini. Alhamdulillah pertemuan mencetuskan pelbagai idea-idea lanjutan yang saya fikir penting malam ini, terutama berkait dengan buku panduan tadi yang boleh diangkat menjadi projek FRGS tahun depan ni. Jadi saya lihat ada keperluan bahawa menjadi satu perbincangan untuk kita jadikan dia sebagai manual kepada orang awam untuk membaca. Maknanya manual kalau dia di peringkat rumah, di rumah macam mana peranan ibu bapa menjalankan proses penerapan nilai-nilai ihsan tadi. Kalau di tempat kerja, bagaimana program dia? Kalau di peringkat apa ni kan, yang lebih besar lagi tu banyak lagi lah. Jadi hal-hal itulah yang barangkali kita kena lebih spesifik dan lebih fokus pada perkara-perkara yang dalam peringkat kenegaraan, apakah nilai-nilai akhlak yang perlu diberi penekanan oleh masyarakat. Yang disebut tadilah nilai-nilai adil, nilai-nilai saksama, kemuliaan. Jadi ini ada saya ingat semua perkara ini wujud dalam teks-teks wacana akhlak oleh Ghazali, Miskawih dan lain-lain lah. Cuma nak kena gali lah. Dan saya ingat pengurusi pusat pun ada. Kalau kita boleh angkat perkara ini menjadi agenda pusat, kita boleh di bawah bimbingan Datuk lah. InsyaAllah kita boleh gerak bersama-sama. Ingat dengan kata-kata itu, kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan membaca suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim semua, dan semoga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Terima kasih.